Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huladini dan ahli kumpulan saya lain akan membentangkan tentang model Felder dan Solomon yang dicipta pada tahun 1970. Jadi model ini merupakan suatu kerangka kerja yang menggambarkan pelbagai gaya pembelajaran yang berbeza yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi model Felder dan Solomon ini dinamakan sempena dengan nama penyelidik itu sendiri. Felder itu mengatakan bahawa setiap orang mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri dan cenderung ke arah mana. Jadi model ni pertama kali dicipta pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1988 dia dikembangkan lagi dengan membawa sedikit aja perubahan, iaitu kali ini bukan dengan Solomon tapi dengan Silverman. Waktu Felder dan Solomon cipta model ni pada 1970, dia ada buat model Index of Learning Style Questionnaire Felder dan Solomon, yang mana dia mengenal pasti 4 gaya pembelajaran yang dia terbitkan daripada Index of Learning Style Questionnaire. Jadi 4 dimensi gaya pembelajaran itu ialah input, yang dalam input tu dibahagi pula kepada visual atau verbal. Yang kedua adalah pemprosesan, sama ada dia aktif atau reflektif. Yang ketiga, pengamatan, sama ada orang itu dia seorang pelajar yang peka atau dia lebih kepada institusi dia. Dan terakhir sekali, kefahaman, sama ada orang itu adalah sequential atau global. Jadi saya akan terangkan lebih lanjut tentang pemprosesan, aktif atau reflektif. Jadi dalam gaya pembelajaran pemprosesan ni yang dibagi kepada aktif dan reflective learners ni, Felder dan Solomon ni cakap orang yang cenderung kepada gaya pembelajaran aktif ni, dia lebih suka menggunakan imajinasi dia dan gambar mental untuk memahami informasi. Maksudnya disebabkan dia suka gambar, jadi bila waktu belajar dia lebih suka daripada menulis nota yang panjang-panjang, dia lebih suka melukis. Jadi dia akan buat gambar atau diagram sendiri sewaktu belajar dan sering menggunakan strategi visual dalam pemecahan masalah. Jadi orang yang aktif ni, dia suka membuat eksperimen dengan bahan maujud yang dia boleh pegang sendiri dan belajar dengan cara mencuba. Maksudnya dia tak boleh just contohnya dia nak belajar masak. Walaupun dia tu active learner, dia suka tengok gambar je, tapi dia tak boleh just tengok gambar. Dia kena kalau nak belajar masak, dia kena tengok sendiri barang tu depan mata, dia pegang sendiri barang-barang tu untuk dia belajar. Jadi orang yang macam ni, orang yang menggunakan gaya pembelajaran atau cenderung kepada pelajar aktif ni, dia suka untuk bekerja dalam kumpulan untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Jadi bertentangan pula dengan pelajar yang reflektif ni. Orang yang reflektif ni pula lebih suka secara mendengar, menonton dan memikir. Jadi orang yang cenderung kepada gaya pembelajaran reflektif ni, maksudnya contoh dalam kelas, dia dengar je cikgu tu cakap tu pun dia dah boleh faham. Dia tak perlu pun lagi nak tulis nota dalam bentuk peta writing ke, nak lukis ke. Dia perlu untuk langkah pertama, hanya dengan mendengar dia dah faham dah sebenarnya. Dengan cikgu tu bercakap, dengan cikgu tu explain, dia dengar, dia faham. Jadi lepas tu suka memproses informasi secara internal. Sebab apa? Bila dia dengar cikgu tu cakap, dia suka fikir dulu semua maklumat dalam otak. Kiranya dia tak, kalau macam orang active learners, bila dia apa yang cikgu tu bentang, dia akan tulis nota tu dalam bentuk gambar aja. Tapi orang yang reflective learners pula, bila cikgu tu bentang, dia tak akan tulis apa-apa lagi. Dia dengar dulu cikgu tu cakap, lepas tu dia fikir dalam otak dia. Dia fikir macam mana benda tu berlaku. Dia fahamkan dulu. Jadi orang yang macam ni, dia suka fikir secara mendalam sebelum mengungkapkan pemikiran mereka. Jadi dia suka fikir, dia suka menilai pilihan dan belajar melalui analisis. Jadi maksudnya dia suka macam dengar, dia fikir, lepas tu dia analisis. Jadi orang macam ni dia seronok untuk memahami dan menyelesaikan masalah bersendirian. Kan, nampak tak? Dia terbalik. Kalau orang active learners, dia suka bekerja dalam kumpulan. Sebab apa? Dia suka macam berkomunikasi. Dia suka untuk macam, bila cikgu ajar, dia akan tulis nota. Lepas tu dia akan share dengan kawan-kawan ni. Tapi orang reflektif pula, bila cikgu ajar, dia tak tulis nota. Dia just fikir sendiri. Sebab apa? Dia faham benda tu dengan cara dia sendiri. Dia tak susah untuk dia share dengan orang lain. Sebab tu dia lagi suka bersendirian. Gaya pembelajaran yang seterusnya, ahli kumpulan lain yang akan bentangkan.
Okey, seterusnya adalah persepsi, iaitu sending and intuitive learners. Dalam perkara ini terdapat dua aspek. Yang pertama adalah kepekaan, iaitu keupayaan seseorang itu untuk membina pandangan daripada data dan eksperimen yang dia lakukan. Dan daripada perkara tersebut, dia mempunyai juga keupayaan untuk menemui konsep-konsep yang baharu. Seterusnya, intuisi. Intuisi adalah seseorang ni dia lebih suka kepada pembelajaran yang berasaskan teori, model dan pentaksiran. Dan mereka ni juga cepat dalam membuat pekerjaan. Maksudnya, jika diberikan sesuatu kerja, mereka ni terus akan fikir dan buat perkara tu. Dan satu lagi, mereka juga suka belajar berasaskan sesuatu benda. Maksudnya, semasa belajar, mereka ni lebih gemar jika terdapat satu bahan pembelajaran yang mereka dapat pegang, yang diorang dapat guna. Macam tu. Seterusnya ialah mereka ni juga mempunyai pemikiran yang inovasi sekaligus dapat menginovatifkan sesuatu perkara tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai input iaitu visual dan verbal learners. Yang pertama, visual. Visual adalah belajar dengan cara melihat objek, gambar, diagram dan video. Oleh itu, mereka yang belajar melalui visual dapat mengingat dan serta mampu untuk memahami sesuatu perkara yang dipelajari dengan lebih baik. Sementara itu, individu dengan type verbal learner ini lebih mudah belajar dengan cara mengingat kata-kata baik lisan maupun yang ditulis. Oleh sebab itu, mereka ini lebih banyak belajar dengan mendengarkan ceramah, berdiskusi dan juga soal jawab secara lisan dan sebagainya. Namun demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, lebih banyak pengetahuan ataupun informasi yang akan diserap secara verbal dan juga visual. Seterusnya, saya akan start dengan pemahaman. Itu sequential and global learner. Okay, so kat sini ada dua lah, sequential and global. So, kita pergi kepada sequential dulu. So, sequential ni, dia budak-budak tu, dia lebih suka pemikiran linear, teratur dan belajar dalam langkah-langkah tambahan yang kecil. Dan kat sini kita boleh faham kanak-kanak ni dia kena belajar sikit. Dia tak boleh terus drastik banyak. Dia kena belajar sikit-sikit baru dia boleh pick up sesuatu apa yang dia belajar tu lah. Dan seterusnya dia memerlukan maklumat kecil untuk memahami gambaran secara keseluruhan. Okay, dekat sini kalau senang nak faham maklumat kecil tu contohnya macam kita baca novel kan. Kita membaca novel, dia akan ada sinopsis kan. So, budak-budak ni, dia kena baca dulu sinopsis tu. Baru dia dah boleh beri gambaran tentang cerita yang dia akan baca. Okay, itu sequential. Seterusnya, kita dah masuk kepada global. Okay, global ni pula, kanak-kanak yang lebih suka pemikiran holistik, iaitu menyeluruh, pemikir sistem dan belajar dalam lompatan besar. Maksudnya, dalam sehari tu, banyak benda dia boleh belajar. Dia cepat faham. Dia cepat belajar, cepat faham. Terusnya, dia memerlukan gambaran keseluruhan daripada maklumat kecil. Maksudnya, dia kena tahu dulu gambaran sesuatu, keseluruhan gambaran tu, baru dia boleh aplikasikan untuk maklumat kecil. Itu bagi global. Itulah bagi tentang pemahaman sequential dan global learners.